Saya tengok ada satu kata ahli falsafah, simple je. Semalam ibarat cek tendang, esok ibarat buku hutang, hari ni ibarat wang tunai, dia kata. Semalam ibarat cek tendang, mana tak ada nilai, lupakan aja. Cek tendang mana ada nilai? Kan asyik cerita je, tahu tak, aku dulu, orang pun tak nak tahu dah. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab apa yang kita lakukan hari ini akan mencorakkan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang, insya-Allah. Macam itulah. Jadi bila sebut pasal tu, ada 3 ayat yang nak dikongsikan kepada anda semua, iaitu tentang, sebelum kita cerita tentang integriti, bagaimanakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran. Allah Taala sebut tentang dalam surah Al-Baqarah ayat 28, bagaimanakah kalian tergamak kufur, yakni ingkar kepada Allah, padahal dahulunya kalian itu mati. Maknanya belum lahir. Maksud mati yang pertama tu belum lahir, kemudian dilahirkan, dan selepas dilahirkan pula Allah matikan kalian. Dah lahir, dah hidup, mati, kemudian dihidupkan untuk diberikan balasan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat lah akan diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah beritahu, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara yang bahagia, Tuan Khairul Azmi bin Misran, pengarah urusan Koridor Utility Selangor Sdn Bhd Kusel. Begitu juga Cik Muhammad Fadli bin Mansur, iaitu pengarah strategi dan pelaburan. Encik Muhammad Azlan bin Abu, Ketua Unit Governance, Ketua-Ketua Jabatan Kusel. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat petang ini dapat kita bersama dalam program yang nampak suasananya memang RSB lah kan, rehat santai dan bantai je lah kan. Kan tak ada, kan simple je. Sebab petang-petang ni saya memang daripada dulu, untuk makluman, sebelum saya jadi Syamsul Debat lagi, semasa saya ceramah, saya dulu nama saya Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, orang kenal macam tu, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Masa saya bekerja jadi pengarah undang-undang dan penguasaan dulu, saya tak nak pakai nama rasmi saya tu, jawatan rasmi, sebab saya tak nak orang call pejabat. Kita kerja government, tak nak orang call pejabat, nak pergi ceramah pula, so konflik. So saya pakai nama NGO saya. Dan nasib saya daripada dulu memang kalau ceramah, seminar, kalau tu saya memang dapat slot petang. Sebab dia kata, Samsul ni rugi kau pagi-pagi, bagi dia petang. Kesian penceramah petang tu, baik dia bagi ambil petang. Macam tu. Sampailah sekarang, petang pun ada ceramah, pagi pun ada ceramah, malam ni pun ada ceramah. Setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Dan siapa yang nak booking balik semula hari ni, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa orang bintang, kekosongan pada mulai bulan Mei tahun depan. Macam itulah nak menggambarkan betapa ponek lah kan. Malam semalam di Felda Selancar, bukan malam tadi, malam semalam Felda Selancar Muazzam Pahang. Pagi semalam di Gebeng Kuantan, petang semalam di Cukai Kemaman, kemudian malam tadi di Politeknik Sabak Bernam, pagi tadi NSK Seremban, pagi ni sini, malam ni di Kelang, besok pagi di mak saya kata kau jangan cerita lah. Mak saya cakap kan, aku dongar pun penik dah. Tentulah. Jadi apa pun kita nak cerita tentang integriti kan, pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat sayangnya patah.
usaha kerja di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan, perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. So daripada pantun tadi nak bagi peringatan kepada kita tentang pentingnya hari ini. Semalam tu saya tengok ada satu kata ahli falsafah, simple je. Semalam ibarat cek tendang, esok ibarat buku hutang, hari ni ibarat wang tunai, dia kata. Semalam ibarat cek tendang, makna tak ada nilai, lupakan aja. Cek tendang mana ada nilai? Kan asyik cerita je, tahu tak, aku dulu, orang pun tak nak tahu dah. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab apa yang kita lakukan hari ini akan mencorakkan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang, insya-Allah. Macam itulah. Jadi bila sebut pasal tu, ada 3 ayat yang nak dikongsikan kepada anda semua, iaitu tentang, sebelum kita cerita tentang integriti, bagaimanakah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang dalam surah Al-Baqarah ayat 28, bagaimanakah kalian tergamak kufur, yakni ingkar kepada Allah, padahal dahulunya kalian itu mati. Maknanya belum lahir. Maksud mati yang pertama tu belum lahir, kemudian dilahirkan, dan selepas dilahirkan pula Allah matikan kalian. Dah lahir, dah hidup, mati, kemudian dihidupkan untuk diberikan balasan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat lah akan diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah beritahu, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka, sesungguhnya orang yang beruntung. Ingatlah, ini ayat yang penting, ingatlah bahawa dunia merupakan kesenangan yang memperdayakan. Itu poin penting. Dunia kesenangan yang memperdayakan. Banyak kali kita terpedaya dah, beli barang, seronok sangat beli barang tu, tapi bila pakai biasa. Nak sangat kan, yang itulah phone baru tu, kan, saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita ini kan. Jadi yang jenis yang 15 tu kan, sekarang yang baru orang beli bayar mahal kot, lepas sampai orang sama je function dengan yang 14 tu kan, lepas tu pakai, kalau aku tak tukar pun tak apa. Contoh lah kan, ada yang cakap macam tu. Jadi mana kata memperdayakan, sebab kita nampak orang beli, kita nak juga. Orang tukar kereta, bayar kali pertama dah hilang seronok dah kan. Tiba-tiba sampai hari lahir lagi tak seronok. Hari lahir rotek mati kan, tak seronok kan. Kesenangan memperdayakan. Dulu waktu saya belajar di UiTM dulu, daripada UiTM saya masa diploma lalu, belajar di UiTM di London lalu Gajah Melaka. Masa diploma Public Admin, kemudian saya sambung degree in law dekat Shah Alam. So bila sampai kat Shah Alam, masa tu kita tahulah kat section 7 tu, rumah kata gila betul dia orang ni, mana dia cari duit, mana dia dapat duit buat rumah besar-besar macam ni. Aku kalau aku ada duit memang aku naklah rumah ni, betul. Tapi hari ni dah tak peduli dah rumah tu, buruk dah jadi. Ada rumah yang lagi lawa lagi hari ni. Masa tu tak heboh lagi pasal Putrajaya. Pergi Putrajaya pula, lagi gila. Sampaikan dia punya signage dia masa naik projek tu, memang tak kena lah dengan tata bahasa. Hanya 1.8 juta, hanya macam tak kena penjodoh bilangan tu kan. Hanya kan, seolah-olah macam RM1.80 lah kan. Tapi maknanya design dia lagi hebat, lagi baru. Itulah kesenangan yang memperdayakan. Dan kemudian dalam satu lagi ayat, bagaimanakah Malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi, yang mana pesanan pada Nabi itu sebenarnya tuju kat kita, iaitu Jibril kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Peringatan, kita akan mati. So kalau kita tahu kita akan mati, apa kita nak buat? Bersedialah dengan kematian tu. Sebab Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Dan kemudian yang keduanya, Jibril kata, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, Jibril kata, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya.
Jadi orang perempuan jangan terlampau sangatlah nak memunyakan lelaki tu sampai masa dia akan mati. Tak dia mati, kita mati. Kan? Kan dia punya sampai hati abang tak? Macam tu lah kan. Jadi mana kata, contoh lah, paling simple lah kita cakap kan, paling simple. Contoh lah kita tanya kan, dekat tangan kan, kita kat tangan kan, kita ada kebanyakan pakai jam. Jam siapa tu kita tanya kan? Jawapan kita spontan, kita akan jawab. Saya ulang balik kalau tak faham Dia petang-petang ni slow sikit kadang lepas makan kan, macam tu kan. Kita pakai jam kat tangan. Lepas tu orang tanya, jam siapa tu? Kita tanya. Orang tanya. Jadi jawapan kita spontan, kita akan jawab, jam saya. Jam saya lah. Tapi soalan kedua yang datang menyebabkan kita semua terfikir, tangan tu siapa punya? Diri kita pun bukan kita punya. Cuba fikir balik. Tapi kita boleh mengaku yang tu kita punya. Cuba kita fikirkan macam tu kan. Jadi makna kata kita kadang kena ingat, kita akan mati. Kita sayang siapa punya pun, kita sayang macam kita punya, bukan kita punya pun. Itu sebab bila anak mati, pak mati, ayah mati, mak mati, kawan mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit dia, dengar dia sakit, inna lillahi wa inna ilaihi. Dia belum mati, ialah sakit tu sendiri datang pada Allah. Allah jugalah akan kembali penyakit tu. Allah nak ambil lah kan. Itu sebabnya dalam satu kitab muka Syafatul Qulub cerita pasal sakit ni kan, bila kita sakit, Allah akan tarik selera makan, Allah akan tarik kesegaran badan, Allah akan tarik dosa-dosa kita. Tapi bila Allah bagi kesembuhan pada kita, Allah pulangkan balik kesegaran badan, Allah kembalikan balik selera makan, tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi sebut, kalau kamu ditimpa sakit, usahlah kamu segera meminta sembuh. Jangan cepat-cepat sangat baik minta. Boleh tak macam tu? Memang tak boleh. Termasuklah yang bercakap ni. Tak ada siapa yang tahan demam, tak ada. Nah, cepatlah nak baik ni kan. Betul tak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi sebut, hiduplah perbuatlah sesuka hati kamu. Buat sesuka hati kamu. Kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Maknanya poin saya nak sampaikan kat sini. Kenapa? Ada kaitan dengan integriti. Integriti ni kita buat seolah-olah kita langgar peraturan. Mungkin ada orang cover kita, mungkin ada orang yang cover line untuk kita. Tak, di sini, di sana ada balasan untuk kita. Itu cerita dia. Integriti itu sendiri berasal daripada perkataan integer yang merujuk kepada kekukuhan struktur binaan engineering. Integer. Contohnya kalau kita bina satu bangunan menara ni katalah memerlukan 10 tiang asas yang besar tu, pile yang besar tu kan, 10. Tetapi kontraktor yang tak bertanggungjawab, kita nak kena untung juga ni, rugi kita kalau ikut ni. Dia pun buanglah 2 tiang asas tu, dia ganti dengan material yang lebih murah yang tak memerlukan kos yang tinggi. Jadi soalnya, bangunan tu akan tertegak berdiri ke tak? Akan tegak berdiri juga. Cuma dari segi ketahanannya yang mungkin menurut surveyor kata, kalau ikutkan kajian tu, kalau sepatutnya boleh bertahan 300 tahun, mungkin dia dah tinggal mungkin dalam 125 tahun. Dan pada orang yang tak percaya pada kehidupan selepas mati dan hadis-hadis ayat Quran yang saya bagi tadi, dia kata tak apa, masa tu kalau runtuh pun kita dah mati lah, kita dah tak ada kat dunia ni. Dia fikir macam tu. Tapi pada siapa yang percaya akan dunia ni akan ada kehidupan selepas ini, adanya pembalasan untuknya, sudah tentu dia akan jaga. Faham ke tak faham sekat ni? Faham. Jadi sekianlah ceramah pada hari ni. Bukan susah sangat. Dia dijanji faham je sudah dah, tapi tak apa macam tu dah kan. Tak adalah. Jadi makna kata, kalau kita tengok ni, maknanya integriti ni adalah segala benda-benda yang baik. Kalau kita tengok dalam kamus Oxford memberi gambaran maksud integriti ini adalah the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Itu integriti. Tapi kalau tengok kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, membawa maksud integriti adalah kekukuhan, keutuhan, kejujuran, ketelusan. 4 ni. Kekukuhan, keutuhan, kejujuran dan ketelusan. Maknanya semua benda-benda baik integriti. Semua benda baik ada integriti. Datang awal integriti, pakaian kemas integriti, kan? Ikut peraturan integriti, bercakap dengan baik integriti, kan? Ikut prosedur, the do and the don'ts integriti, kan? Maknanya ikut peraturan apa keliling masa ke semasa, arahan masa ke semasa integriti.
kan, comply dengan segala perintah daripada masa-masa dikeluarkan oleh kerajaan negeri dan sebagainya, pihak-pihak berwajib. Integriti, bercakap dengan baik, integriti, sopan santun, integriti, adab, integriti, semua integriti. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya itu standard di dalam Islam, baik, teliti, sempurna. Tapi masalahnya orang kita semua benda-benda tak baik kait dengan orang Melayu. Biasa lah Melayu, tak sampai ni Melayu. Apa terus dengan projek tu, saya ingat bumbung Melayu kan, macam tu kan. Sedangkan tadi kita dah bagi dah ayat Quran, dah bagi hadis, dah bagi. Saya bagi contoh rumah saya dulu. Saya pernah nak ubah suai sikit rumah tu, pasang tile, lepas tu pasang awning. Bila pasang awning biasa je, yang awning yang bising yang memekak tu, bukannya edek yang apa tu, bukannya yang apa poli tu, bukan. Yang awning biasa tu. Oh, dia tebuk tebuk. Lepas tu bila pasang palang tu letak, dah tak ngam pula. Boleh lah lubang tu tak kena dengan batang yang dia nak lekatkan tu. Dia tebuk lubang lain, tapi lubang yang ada tak apa, Ustaz, simple je. Dia tampal skru. Dia skru kat lubang-lubang tu. So apa jadi? Bila hujan jadi apa? Bocor lah, menitik-nitik. Sabar, Melayu. Lepas tu pasang gutter. Kebetulan siap pasang gutter, hujan dapat. Oh, sedang elok, boleh kita tengok air okey tak? Alhamdulillah. Gila tak gila gutter tu? Air tak keluar. Makna gutter ni mahal betul, serap air ke apa? Rupanya bertakung dekat tengah tu. Maknanya dia tak suka, tak ukur condongkan sikit tu, dia tak buat. Macam mana kau buat? Tak apa Ustaz, kecilnya hal. Dia tebuk tengah tu, dia hantar majikan. Pandai-pandai lah Ustaz Guning orang sebelah. Macam tu lah Melayu kan? Tapi betul ke Melayu macam tu? Saya fikir mungkin betul, tetapi bila ada nilai tambah Islam yang diletakkan standard oleh Nabi tadi, baik, teliti dan sempurna, tak sepatutnya jadi macam tu. Macam tu cerita dia. Itu sebabnya kita kena ubah benda tu. Dari segi integriti ni semua benda-benda baik. Jangan ingat integriti ni rasuah. Integriti ni macam amanah. Bukan itu saja. Dia termasuk juga dalam tu. Keberhutangan melampau dia akan efek integriti. Betul? Memang betul. Itu sebab sekarang kalau siapa nak buat loan ke, bahagian isyarat akan kaji dulu. Kalau tolak gaji ni, tinggal berapa gaji ni. Itu dulu tak ada peraturan macam tu. Tak ada peraturan macam tu. Main lulus je. Tonyoh lulus sudah gaji tinggal RM80. Berapa banyak loan dia buat? Ni top up ni, cover ni ni, top up sini, cover sini, markup sini, tarik sini. Sudah tinggal RM80. Siang-siang akhirnya dekat tempat kerja, tengah hari tidur, tak buat kerja. Sebab apa? Malam buat Grab jual burger. Sebab gaji yang ada dah tak boleh nak cover expense kehidupan dia, dan jadi hilang minat dengan kerja dia. Itu sebab ada efek sebenarnya, ada kesan. Itu sebab semuanya perlu dijaga. Jadi bila cerita bab integriti ni, kita kena faham dia lebih daripada itu. Tak ada lagi dah. So kerja mesti kita kerja yang terbaik, bagus, tip top, on time. Tak ada lagi kerja janji siap. Okey lah tu, janji ada. Asbol, asal boleh kan? Tak ada lagi macam tu. Makna kerja mesti yang tip top, yang terbaik. Bagus lah dia, kusel bagus, kusel staff dia bagus semua. Kau pergi je, kau pergi jumpa semua okey tu, semua okey. Kau nak jumpa, kau jumpa, jangan jumpa yang seorang tu, jangan, kau jumpa dia ni. Oh, dia ni strict weh, memang tak boleh unding. Dia kata kan, mana tu lah yang rambut putih-putih tu, ada dua tu. Ada dua orang rambut putih. Dia kata tak, dia orang tu cakap, saya tak cakap. Nah, sebenarnya straight tu bagus. Straight tu untuk apa? Straight tu untuk kontrol. Kan tu saya kata tadi. Saya kata tadi, makna kata kadang-kadang orang kena comply. Ada orang yang memang dah biasa ikut peraturan, dia akan senang hati ikut peraturan. Tapi ada orang fikir dia nak langgar peraturan, tapi sebenarnya percaya cakap saya, dia tidak akan rasa tenang, dia tak akan rasa gembira sebenarnya. Tak ada. Kena ikut peraturan. Ada orang minta kerja pakai kabel, macam-macam surat hijau, surat kuning, surat biru, dapat kerja. Percaya cakap saya, sampai masanya tak akan gembira. Sebab
Dia kerja dulu, ni lah orang yang tolong dia. Marah pula tu. Kan? Tu belum cerita lagi, tak layak tolong bagi dapat. Akhirat besok settle tak? Tak settle. Tuhan bangkit besok tanya, betul ke kau ambil orang ni? Orang lain lebih layak tak dapat. Itu sebabnya tak tenteram, tak bahagia. Kan? Benda ni tak berlaku di sini tak. Ni di Zimbabwe, Burkina Faso, di bla-bla Afrika sana lah kan. Jadi makna kata hati-hati. Jadi bila cerita tentang integriti, kita ingat nak berjaya ni tak ada jalan pintas, tak ada. Saya yakin yang duduk dekat dalam ni kan, 5 perkara kita hadapi. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba je duduk dekat side table ni. Bukan tiba-tiba. Kan side table betul kan? Ya, bukan kursi kan, macam side table. Biasa tepi katil tu letak pasu je tak kan. Hari ni orang duduk kat situ kan, tak ada saja. Tak adalah. Saya ni pencamah alam sekitar, memang ambil mana ada je kan. Kira tempat duduk yang paling special sekali yang belakang sekali tu. Dia yang paling tinggi sekali tempat duduk. Kan tenang kan, patut sebaris semua tu sebaris. Dia pun cakap, kenapa lah aku jadi subject matter. Tak adalah. Tapi betul, kalau kita tengok kan, bukan tiba-tiba kita dapat kerja di sini. Ada yang pernah kerja 2-3 tempat. Ada yang pernah kerja kilang. Ada yang pernah kerja bawa pen, bawa ni, jual kat kedai makan. Ada yang pernah kerja basuh pinggan kat kilang. Ada pernah jadi cikgu mungkin. Pernah kerja dengan orang. Pernah jadi buruh. Pernah macam-macam kerja pernah buat. Kerja 7E. Kerja dengan macam-macam tempat lah ada kerja. Dan bukan tiba-tiba datang. Dan semua tu adalah merupakan pengalaman. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kan? Macam tuan managing kita, tuan MD kita ni bukan tiba-tiba ada kat sini kan? Bukan tiba-tiba ada kat sini. Dah macam-macam department pergi macam-macam tempat kerja, macam-macam ragam adab orang dah tahu. Takat kau masuk bawa muka kesian dia dah tahu. Ni nak cuti ni dia dah tahu. Dah tahu dah. Yang seorang ni dah tahu dah. Ni bawa file tinggi ni, bawah ni mesti barang cuti. Tahu dah. Yang seorang ni saya sengit jalan tertenjot ni, yang tahu nak MC dia ni. Kan? Yang seorang tu lah meninggal dia kerja ni. Mak dia meninggal, ayah meninggal, adik meninggal, sudahnya habis. Bila bahagian HR kaji balik, memang tragis betul. Sebab dalam salah silah keluarga tu, dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Tinggal dia yang belum meninggal lagi tu. Yang seorang tu jajak MC, buah pinggang beralih, apa semua, lutut problem, telinga dah tak dengar, gegendang dah tak ada, macam-macam. Semua bos dah tahu dah. Kan? Saya jadi pengarah dulu, ragam 80 orang penguasa saya. Ya Allah Akbar. Saya ada 10 mantu takbir. Saya ada 10 belief. So tahu dah perangai masing-masing. Kalau datang, tak tahu kenapa bila saya pergi minum, bila saya pergi minum, macam contoh nak pergi meeting dekat Seremban ke, meeting kat Shah Alam ke mana, meeting, ada meeting, kata singgah lah pergi minum kat kita. Makan mana bos? Bolehlah minum situ. Main tunjuk je. Tak tahu kenapa Allah bagi saya kelebihan. Tempat saya minum tu mesti ada staff saya. Tak tahu kenapa. Dia macam deria yang keberapa tak tahu. Yang best bila saya sampai, bos, kita dah sudah tau. Air penuh lagi ni. Kan? Apa yang kau takut? Macam mana tak takut berjemaah minum satu van? La ilaha illallah, katakan. Tu cerita, kalau kita tak buat salah, buat apa kita takut, betul tak kan? Macam duduk belakang tu kan? Jangan takut. Jangan takut, kenapa? Apa takut kan? Nah, saya yakin yang tengah pegang phone sekarang tengah catat nota yang saya cakap kan? Kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi itulah. Jadi makna kata kalau kita cerita tu prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Pertama. Yang kedua, kena ada komitmen nak berjaya. Komitmen. Ni saya cerita ni 5 yang kena ada. Dia nak beritahu tak ada shortcut tau. 5 ni kena ada. Proses panjang. Komitmen kena ada. Kena datang kerja, kena siapkan kerja, komitmen. Ketiga, fokus. Ni datang pejabat dia tak buat kerja, niaga. Datang pejabat tak buat kerja, sibuk jual tiket bola malam garang. Contoh. Datang pejabat tak buat kerja, tapi apa dia buat? Dia ceritalah pasal benda-benda peluang-peluang niaga lain. Contoh. Yang diceritanya hasut orang sana sini. Itu saya baru camah itu. Legend versus otai. Di manakah perbezaannya? Ada pekerja staff lama, ada staff baru kan, tapi otai dengan legend, dua pekerja yang jenis yang lama, tapi dua-duanya ada beza. Legend dengan otai. Apa dia? Kena panggil dengan ceramah lain.
Mana 2 kali dah ni kena panggil. Kan? Bulan Mei tahun depan. Tapi panggil lah. Kan? Jadi makna kata fokus pada kerja, bukan buat benda lain. Kan? Sebab kita ni melibatkan projek sebenarnya. Menangguhkan kerja pun hukumnya berdosa. Benda boleh siap awal, kita tak siapkan, amanahnya kena siapkan awal, tapi kita simpan, tiba-tiba datang kerja lain, kita tak boleh nak siapkan on time, dosa. Jangan main-main, jangan kita ingat apa, sebab amanahnya kena buat kerja. Kenapa kau tak sempat, sebab apa? Sebab buat benda lain. Sibuk sangat kau memikir masalah negara. Kan? Sibuk sangat kan? Memikirkan nasib macam mana keadaan rakyat di negara ini. Harus kita fikir, kita perlu buat sesuatu sekarang. Tak kerja ni buat. Ini yang wajibnya kat kita. Fokus. Keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Tak ada disiplin, takkan berjaya. Macam ini kan, saya belum sampai, semua dah siap duduk dah kat tempat masing-masing, dah ready dah. Kan? Itu namanya disiplin. Kan? Bersedia dengar, mencatat. Yang tak catat tu saya faham, zaman Nabi dulu dah ada dah. Nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi sebut, dia terus ingat. Mana siapa tak menyalin ni bersaudara dengan Abu Hurairah. Contoh je. Senang macam tu kan. Siapa jamaah ni suruh buat? Okey, dia jamaah okey, dia cerita apa? Sama je. Dah sama, kau tak salin memanglah sama. Kan? Ya, kepatuhan pada paruan mana disiplin. Tak ada orang yang tak ada disiplin tapi dia boleh berjaya. Tak ada. Percaya cakap saya. Kita nampak ada selekeh-selekeh pakaian, tapi disiplin kerja dia ada. Disiplin cara dia berfikir, disiplin pemikirannya. Apa yang dia nak, syarat-syarat dia memang dah macam tu. Dia tak perlu dalam office. Dia daripada rumah je dia nak disiplin dia macam tu. Itu disiplin juga namanya. Nampak tak? Dan yang kelima, kena ada apa yang disebutkan sebagai keberterusan, ataupun biasanya MD sebut sebagai konsistensi. Dan pencamah-pencamah kat luar sana sebut istiqamah. Tak boleh hari ni rajin, besok malam rajin balik, malas rajin balik, tak boleh. Dia takkan berjaya macam tu. Kalau ambil 5-5 ni, buang satu, tak boleh. Buang satu, fokus, tak ada fokus, tak boleh. 5-5 kena ada. Anak kita contoh ambil PSA SPM, betul tak? Proses panjang kena ada. Dia bukan tiba-tiba tu ambil SPM ni, tak boleh. Dia mesti daripada form 4 dia kena study awal sampailah nak PSA. Kedua, dia kena ada komitmen, datang kelas tambahan kena datang, tuition kena buat homework yang cikgu bagi, partial question kena tolong jawab. Lepas tu fokus dalam kelas, dalam kepala mengawang, fikir girlfriend, mana boleh nak berjaya. Yang keempat, disiplin. Kalau dia ada masalah disiplin, dia kena gantung sekolah seminggu 2 minggu tak datang sekolah, takkan berjaya lah. Susah. Ada 1-2 je. Dan yang terakhir sekali, konsistensi. Ambil pemain bola sepak lah. Boleh kena wakil kebangsaan tiba-tiba? Tak, prosesnya panjang. Main wakil sekolah dulu, wakil sekolah, apa tu wakil daerah daerah yang dekat daerah mungkin Syalam, lepas tu dia dapat pergi wakil negeri pula main peringkat umur under 15, under 18, kemudian pula remaja kebangsaan kan. Lepas tu bila nak main pula main negeri, dia punya komitmen dia pula kena ada, datang training kan, komitmen datang training. Lepas tu fokus masa latihan kan. Ini bola sepak, dia tanduknya, bola tanduk dia sepaknya macam mana tu, kaki tu dia pakai kepala cincin tu, dah apa nonong macam badak sumbu tu kan. Disiplin. Player bola sepak tak ada disiplin boleh berjaya ke? Tak boleh. Kita pernah tengok kan dekat kamp perkampungan Sukan C, perkampungan latihan Sukan C, ada 2-3 orang yang lompat pagar pergi kelab malam, budak-budak kelab malam tu. Disebabkan pergi kelab malam kena gugur daripada skuad kebangsaan, langsung tak boleh wakil kebangsaan sampai bila-bila. Betul tak? Disiplin. Dan yang kelima, konsistensi. Kejap skor, kejap tak, macam mana nak menang kan. Lepas tu dah skor, tak kira pula, biar tak boleh detect pula. Itu bukan salah player lah kan. Tak apalah, you never walk alone, tak apalah kan. Sempat weh kan? Tak adalah kan. Tak, maksudnya betul tak, kalau player tu dia main striker, bayar mahal tak skor, macam mana? Dia nak konsisten, at least score 1.5 goals each game kena. Ni tak ada, 1 biji pun tak ada. Ini bola pun nasib-nasib terkena belakang, dia pun nampak dia pun dah masuk gol, kena dia. Makna tak boleh, maknanya 5-5 kena ada. Jadi nak beritahu tak ada jalan yang singkat. Tak ada jalan yang singkat. Maka dalam hal integriti ni, kita kata kesedaran integriti, keberkatan dalam mencari rezeki, semua ada kaitan. Sebab nak beritahu siapa yang bekerja dekat SSDU ni, dekat bahagian Kusel ni, percaya cakap saya, saya cakap tu terang ni, you all takkan kaya.
Saya nak tengok reaksi. Ada muka tak puas hati. Yang seorang muka tahu tak cakap, yang seorang tak tahu. Tapi bukan itu maksud saya. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Kalau tiba-tiba lah kita punya Tuan Khairul Azmi kata, okay, saya happy sangat Sabtu Serbat datang hari ni. Jadi dengan ini saya umumkan kepada semua yang duduk dekat side table, yang duduk kursi betul-betul dengan kursi tinggi, yang kursi bar belakang tu tak dapat. Tak ada. Semua yang hadir ni saya happy sangat sebab Sabtu Serbat hadir ini. Jadi saya umumkan kita akan bank in kepada setiap orang insentif kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang. Nanti dulu contoh. Kau jangan excited sangat. RM300,000 setiap seorang yang mana kita akan bank in kan selewatnya jam 4 petang ini. Aku kan tanya kau setuju ke tak? Cuma soalannya, pertama saya nak tanya Tuan apa tadi, Mak Fadli RM300,000 dalam akaun, dah kaya ke belum? Jangan dengar cakap dia. Kenapa dengar cakap perempuan ni? Tuan Fadli rasa dah kaya belum? Belum. Okey. Belakang kepada antu yang baju batik yang ayah tu, dah kaya belum? Belum Saya nak tanya yang belakang tu yang tengah letak kat mulut tu tangan. Okey. Dah kaya ke belum? Belum Okey. Puan itu yang pegang buku sini tu puan baju biru gulab tu. Okey. Puan rasa dah kaya belum? Belum. Yang belakang yang macam susah sangat duduk belakang tu. Yang hujung tu dah kaya ke belum? Belum Yang hujung sana kaya belum? Belum. Tuan dah kaya belum? Dah maknanya RM300,000 tu ada yang cakap dah kaya, ada yang kata belum kaya. Sebab subjektif. Tetapi dalam hidup ni, tuan-tuan, dalam cerita integriti ni, jangan sibuk kerja kaya, takkan selesai. Tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Kau yang tu kau mesti kau ambil kan? Kau nak masuk dekat dalam IG kau kan? Macam tu kan? Betul lah. Ada seorang ibu dia sayangkan anak-anak dia, ada 5 anak, dia beli 5 rumah. Beli anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3, nombor 4, nombor 5. Alhamdulillah, senang hati mak. Semua anak-anak mak dah ada rumah. Senang. Bila korang dah ada rumah, tak payah gaduh lagi. Mak lega. Mati mak tu, seorang-seorang nak jual rumah tu. Bukan dia nak rumah tu. Bukan itu ukuran nak bagi bahagia. Tetapi ukuran dia kalau ada satu rumah aja. Aduh, macam manalah berebut dia beradik. Maknanya insyaAllah kami tak berebut pun. Meninggal mak tu, ni rumah macam rumah ni letak nama Alung lah. Alung jangan jual pula. Dia jadikan tempat rumah kita berkumpul. Adik-beradik boleh berpakat. Itu sebenarnya kekayaan yang paling berharga. Bukannya duit, bukan nilai rumah tu, tetapi kebahagiaan yang kita nak cari ni. Nampak? Dan pagi tadi dalam radio Suria, siapa yang dengar saya cakap, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Macam orang pergi mancing lah. Ada sini siapa yang suka mancing? Dia dah ada nama yang akan sebut lah. Dia takkan ngaku diri sendiri, dia akan sebut nama orang. Yang dia lepas lah sebut nama aku pula. Siapa? Mana dia? Dah tak mengaku pula dah. Tuan. Okey. Tuan MD kita dia suka mancing. Okey. Bukan semua orang suka mancing. Orang yang tak suka mancing, dia akan pergi tengok apa kerja dia orang ni. Dia beli istiqamah, buntang mati ikan tu. Pahal kau ni tak balik-balik ni. Dia tunggu kita ke tunggu apa weh? Dia kata. Ya, macam itulah. Tapi orang yang mancing tu dia boleh tunggu pagi sampai malam. Sebab apa? Sebab dia minat. Dia suka. Passion dia ada kat situ. Malahan dah dapat ikan yang paling kau tak boleh terima, dia lepaskan balik ikan tu. Apa kau buat ni? Tak ada siapa yang memahami falsafah si pemancing ikan ni. Kan? Betul tak? Itu yang berlaku. Contoh juga orang tengok, kalau yang bukan main golfnya kaki macam saya kan, pak saudara saya berapa kali masa saya kerja di pengarah, tolonglah apa nak bawa member lah, nak bawa member. Pak saudara tu nak bawa member dia main golf, dapat 3 flight. Saya pun telefon, asyik uruskan flight orang je, aku pun tak pernah main. Tak apa yang dia suka main golf.
Kan? Lepas tu dia dapat, ingat dah masuk bola tu selesai, tak terpukul 18 lubang kau. Tak, tapi pada yang minat dia akan buat macam tu juga dengan kehidupan kita ni. Kalau kita tak minat dengan kerja kita, apa pun kita buat takkan mendatangkan motivasi. Kita buat pun kita kena cari kenapa. Jangan lupa waktu you all interview nak dapat tempat di sini, aku sell. Kita pernah terdengar satu ayat, aku kalau dapat kerja kat sini aku tak minta apa dah. Pernah dengar tak ayat tu? Tapi bila dah masuk, kenapa dia naik pangkat weh? Dulu kau kata kau dapat kerja, dah lah. Kenapa kau tak puas hati orang ni naik pangkat? Kau tak puas hati orang ni dapat anugerah? Kau tak puas hati orang ni dapat tu? Kau tak puas hati orang ni dapat ni? Kau dah dapat kerja, dah, diam. Kan? Itulah yang Nabi sebut. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu sebab saya kata tadi, jangan kerja kaya, tak selesai. Saya jumpa macam-macam orang kaya, heran tu. Saya camah kat rumah ada satu Datuk Seri tu, saya tengok rumah kawan gila, besar dengan toilet, dengan surau dia. Ya Allah, bilik dia je besar ruang kita ni. Saya kata, ya Allah, bini di masa dia baru kahwin, saya tak nak sebut lah siapa, nanti orang tahu siapa. Bini dia tinggal nak golek-golek, dia masuk dekat katil je, dah tak payah buat apa-apa dah. Kaya betul. Saya tanya, Datuk, agaknya rumah ni mahal betul kata Datuk Seri. Tak ada lah, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Itulah jawapan dengan tak bersalahnya. Kan? Ni saya camah dekat PKNS Shah Alam ni, masa PKPB. Kan boleh camah duduk jarak-jarak kan. Tanya. Dia kat dengan saya, Ustaz kalau nak beli rumah ini time Ustaz, rumah tengah murah ni. Berapa dah 1.5, 1.6? Kau hilang akal je cakap angka punya orang. Beli rumah 1.5, 1.6 juta, tolak gaji korang. Berapa tinggal? Rumah kosong clean ni, perabot apa pun tak ada. Silap kau pinjam, minta tolonglah Tuan Khairul Azmi, tolonglah nak bawa satu set table ni, bawa balik. Sebab perabot tak ada kan, tuan-tuan. Rumah tu bergema, abang. Wayar tu berjuntai, tak pasang aircon. Kan kipas pun dengan hook je, gantung hanger baju je. Abang, makan. Pergi kat dinding tu jilat, tak ada apa nak makan lah. Tak, maknanya tu belum ada satu rumah Datuk lagi tu dekat belakang Kajang. Dia ajak saya camah kat rumah dia. Lepas habis tu dia bagi saya rasa, cuba Ustaz rasa kopok ni sedap tak? Sedap lah kopok ni. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Betul yang kita orang beli kilang tu, apalah kau beli kilang dia? Kasar betul kau. Kalau sedap kau beli banyak, kau bagi semua orang rasa, sudah lah. Kau beli kilang. Pernah ke kau makan kat kedai Tom Yam? Bang, kita beli kedai ni. Tak ada. Tak ada. Tak nak ceritakan macam tu lah cerita orang kaya. Kita ni ada orang dalam poket ada 1,000, tengok ada RM1,000. Hari ni aku belanja. Dia rasa dah banyak lah. Ada setengah orang garu kepala. Kenapa bang? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh orang ni je? Sebab dia dah terbiasa setiap bulan dia ada 100 juta dalam akaun. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Dia risau. Ada orang macam tu. Jadi tu saya kata tadi, sikap kita. Biarlah isteri kita macam tu rupanya. Biarlah suami kita tak berapa boleh belah mukanya. Orang cakap tu kata handsome pun laki kau, dia kata tak lawa bini kau. Jangan risau. Biarlah isteri kita tidak secantik Niloufar Fazura Maya Karin. Biarlah suami kita tidak setampan Nadi Putra dan juga Fatah Amin dan juga Adan Aziz. Percaya cakap saya, tutup lampu sama. Kau tanyalah Niloufar tu, kau tanya laki dia Puris tu, tutup lampu menyala muka bini ni? Tak ada. Muka tak ada apa sangat pun bini dia. Tutup lampu gelap, raba-raba terasa, dah sudah settle. Apa yang kita pening-pening kepala? Lawa, berapa lama lawa? Saya kata tadi, kesenangan dunia ni, kesenangan memperdayakan. Handsome, berapa lama handsome? Kita tengok gambar dulu sekarang. Kita tengok dekat dalam Google, orang share gambar artis dulu, gambar dia dulu dengan sekarang. Kan? Dulu macam mana? Sekarang macam mana? Pelakon-pelakon, saya tengok, saya kebetulan lagi tu dalam kereta, tanya driver saya tengok yang pelakon apa, wrestling ni.
Hulk Hogan dulu muka macam mana, sekarang macam mana. Tapi Hulk Hogan muka maintain lagi. Ada tu dah boyak-boyak dah semua. Kan, pelakon-pelakon. Nak buat macam mana? Masa dia akan berlalu, kesenangan yang memperdayakan. Itu sebab saya kata jangan sibuk nak kerja kaya. Itu sebab saya nak membetulkan setting tu dulu. So dalam bekerja nanti, sebabkan kita nak kejar benda yang memperdayakan ni, kita sanggup tipu, kita sanggup pecah mana, sanggup ambil rasuah, sanggup ambil duit bawah meja, kan? Kita sanggup buat benda-benda macam tu, sedangkan dia hanyalah sesuatu yang memperdayakan. Seronok sangat ambil, tapi sampai satu ketika makan tak sudah. Itu sebabnya kalau kita tengok pula dekat dalam TV tu kan, tiba-tiba seorang pegawai telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana dapati menerima wang suapan sebanyak ni. Kita bercakap, itulah tak bersyukur, kerja dah elok-elok, tengok siapa yang susah. Hati-hati dengan apa yang kita cakap. Sebab apa? Bila kita cakap tu seolah-olah macam kita baik sangat. Hakikatnya kita belum diuji seperti dia. Orang datang pergi pejabat kita, bawa sebeg ni, satu buntil duit bawa, tolong bang, adjust sikit ni. Belum tentu kita jadi lebih baik pada orang. Itu sebab doa, ya Allah jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Tu. Nampak orang tu kahwin bini 3, bawa satu majlis. Ini isteri saya, si pertama, si kedua, si ketiga. Macam tu kan. Orang perempuan pun gatal nak mati, mampulah kau. Dia tak boleh. Bukan macam tu caranya. Doakan kebahagiaan dia dan ya Allah jauhkanlah aku daripada ujian seperti yang aku tak sekuat dia, ya Allah. Barak. Macam tu je. Itu sebabnya hati-hati, kita nak mau pantai aja. Tu mana kata dalam bab ni kita kena jaga. So apa yang kena ada dalam kerja kita? Dalam menghargai ni, nak dapatkan keberkatan dalam mencari rezeki, kesedaran, integriti, pertama yang kena ada adalah kejujuran. Jujur, jangan tipu. Bos tanya, awak kat mana? Saya dekat site sini bos. Saya dekat site sekarang. Kalau kau dekat site, kenapa aku tak nampak muka kau? Mati aku. Bos tanya sebab nak jumpa kita, bukan nak kau memang confirm dekat site 24 jam. Ada kat mana? Saya dekat luar bos. Aku betul dengan rumah saya ni. Berapa lama saya nak jumpa kau? Okey bos, bagi saya 10 minit saya datang. Itu je. Tak payah tipu, jujur. Ingat tak kisah yang ada satu raja ni nak cari menantu untuk anak dia. Dia kata semua lelaki yang perawan-perawan pun datang jumpa Peter. Sekarang semua ambil batu-batu ni, ambil batu. Ambil semua sebiji. Tolong tanam batu ni. Dalam tempoh 3 bulan datang balik ke istana, saya nak tengok siapa yang tanam batu ni tumbuh pokok yang paling besar, dia akan kahwin dengan anak Peter. Ramailah yang tanam batu tu. Satu jadi pokok sawit, yang seorang jadi pokok pine, yang seorang jadi pokok ru, yang seorang jadi pokok macam pokok durian, besar pula lawan. Ada seorang budak ni cuba nasib, tak tumbuh-tumbuh, orang semua gelakkan dia. Sampai dekat istana, dengan bangga bawa pokok besar-besar tu. Yang budak ni bawa pasu, tak ada tumbuh pokok, rumput pun tak ada ke, dia kata. Akhirnya raja umumkan budak yang tak tumbuh apa-apa tadilah jadi menantu dia, sebab dia paling jujur sekali, membohong semua tu. Macam mana kau tanam batu boleh tumbuh pokok, kan? Jadi kita nampak macam orang sanggup nak tipu sebab nak dapatkan kesenangan. Tak perlu sebenarnya. Kalau dah jodoh tak ke mana. Jadi jujur je. Orang beria kata ni, sudahnya Datuk K yang dapat Siti Nurhaliza. Kan? Kita terimalah hakikat tu. Seorang Nelofa, Pak Zura, yang terbaru Jananik pun. Wah. Kan macam mana seorang kita terima hakikat lah. Terima hakikat tu. Kan? Jujur. Kedua yang kena ada pada diri kita adalah amanah. Amanah kena jaga. Jangan tipu klaim tidak menambah pendapatan. Dia cuma cover sebahagian saja daripada apa yang kita dah keluarkan ikut kelayakan kita. Dia hanya tambah pendapatan kalau tak buat tapi klaim. Faham? Tapi ni tak ada. Keberkatan tu tak ada. Kenapa bang abang degree, saya degree, semua 4 flat, 3 pointer, anak kita bangang melantun-lantun pasal kenapa? Sebab ni keberkatan ni. Itu cerita tu. Selidik balik kenapa jadi macam tu.
3 campur 3 berapa? 33. Wih, dia marah anak dia. Apa kau fikir ni? Ya, 3 gitu. Kecil besar tengok budak tu. Tu kata tadi amanah. Kadang bawa pergi pejabat hari Sabtu, tiba-tiba rajin nak buat kerja overtime. Duduk dan diam, jangan macam mama. Mama saja. Duduk sangat pelik, memangnya cerita mama. Salah. Ada. Tak panggil mama ke? Ha? Mama ke panggilnya? Saya saja test, kena pula tahu. Tak adalah, tak kisahlah mama ke mami ke, tak kisahlah. Janji ada gelar sudah. Bila nampak dapat baby je panggil mama, nenek kat dapur. Aku bukan panggil mak, mengada mama, tak kisahlah, sugatilah kan. Bawa anak, duduk dan diam, jangan kacau mama nak buat kerja ni. Mama banyak kerja, okey? Nah, ambil kertas soal selai. Nah, ambil pen soal sebatang. Pen, kertas, semua kusel punya. Kita nampak benda tu kecil je. Kalau benda kecil kita tak boleh jaga, macam mana kita nak jaga negara? Ayat tu. Pernah dengar tak ayat tu? Betul tak? Benda kecil. Kita rasa benda tu kecil, tapi tak. Benda tu pun kita kena jaga. Ada satu hamba Allah tu, waktu hidup dia, orang minta dia tanda tangan untuk permohonan skim pinjaman buku teks sekolah. Dia jawatan ni Menteri Besar arwah ni. Jawatan Menteri Besar, dia kata ini urusan peribadi ke urusan rasmi? Peribadi. Kalau peribadi, ambo pakai pen ni lah. Dia pakai pen Renault biasa tu, dia sign. Sebab pen yang satu lagi tu pen Kajak Negeri bagi, dia kata. Sampai kan nak sign, dia boleh fikir mana urusan rasmi dengan urusan peribadi. Cuba fikir. Kita ni jangan cerita tu lah. Pasal foto state minat mesyuarat persatuan penduduk. Foto state IC anak. Kat luar tak berapa sen pun. Tapi kenapa kita macam tu? Belum cerita lagi datang pembekal Cina pada dekat raya Cina tu. Tak ada limau ke? Tak ada apa, kau nak mati sangat nak makan limau Cina ni, faham? Tak cakap betul. Dia pula tanya, tak ada limau ke? Tak ada limau ke? Apa masalahnya? Kuala berlambak tu dekat dataran Calam masa hari malam raya Cina tu. Dia lambat kau beli satu kotak boleh RM6 sekotak. Kenapa nak jatuhkan maruah kita? Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati dibaham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati kena baham harimau? Besar ke harimau tu? Besar jugalah, nampak? Cerita dia steady lah. Ni kena gigit anjing, ngelumpur langsung mati, apa benda ni? Faham? Ni saya nak bagi faham tentang jaga maruah ni. Sedangkan kita boleh beli sendiri, kita rosakkan nama baik kita dengan benda yang sekecil tu. Nampak tak? Tak usah. Nak bagi anak contoh-contoh, bawa kertas dari rumah, bukan tak boleh beli. Pen, kertas, bawa daripada rumah. Ini siap minta. Ada tak pen lebih? Anak nak pesa. Kau tak malu ke kau minta kat pejabat? Nampak tak? Amanah kena jaga. Jaga amanah. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling menjatuhkan. Weh, kau tahu tak? Dia kena buang. Oh, lega aku. Oh, sukanya. Alhamdulillah. Tercapai juga hasrat aku. Dia kata. Buang benda-benda macam tu. Kita ni satu tim. Itu sebab kita buat ceramah ni semua kena dengar. Semua satu tim. Kebanyakan organisasi yang jatuh, tuan-tuan sekalian, sampai tutup, tak wujud dah jawatan tu, disebabkan oleh bukan orang luar, organisasi dalam tu sendiri. Surat layang, hantar kat SPM, orang ni tak betul. Orang datang sembuh, akhirnya habis jawatan tu. Staf-staf tu tolak pergi jabatan ni, tapi tolak jawatan ni. Betul, banyak berlaku. So kita ni kena jaga organisasi kita ni, buat kerja terbaik supaya organisasi ni, KUSEL ni stay relevant sampai bila-bila, sampai kita pencen besok orang lain pula boleh sambung kerja kita. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam deep tak? Balik nanti pegang tangan husband, faham? Kalau abang nak jalan laju, abang jalan seorang-seorang.
Kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama Aku ajaklah ayat pick up line dia kan. Betul. Yang jadi dah berapa tahun aku sell? Berapa tahun? Masuk 3 tahun. Boleh bertahan. Kalau tidak, tahun pertama, kedua tu macam tak boleh. Dah sampai 3 tahun, 4 tahun, maknanya you all dah stick together as a team. So kena duduk sekali. Dia buat hal, kita semua terasa. Tu je. So kena jaga. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Buang tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Tak, saya sebut macam ni bukan. Saya tak ada tuju apa-apa pun. Maksud dia macam mana jawab. Tak, sebab kita ni mungkin tak buat maksiat. Kita mungkin tak mencuri. Kita mungkin tak berzina. Mungkin kita tak minum arak. Mungkin tak berjudi. Kita tak bunuh orang. Tapi satu penyakit, dosa yang kita tak boleh nak buang. Buruk sangka. Biasa kawan perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan ingat tu. Buruk sangka. Banyak benda. Contoh maklumat benda-benda baik hari ni. Share. Itu maksud saya. Lepas ni ada jamuan, tak boleh habis. Share lah sesama. Itu maksud saya. Dia kata tak? Dalam hati aku tu. Yalah tu. Kenapa kau gelak? Aku tahu dalam hati kau pun aku tahu. Kan? Buruk sangka tak habis-habis. Nampak tak? Pertama, jangan tamak. Jangan tamak. Itu yang jadi orang masalah. Kita dah tahu cerita tamak macam mana kan? Cerita tamak ni anjing dengan bayang-bayang. Kita tengok monyet dengan lada yang telan lada tu. Sebab dia nak makan benda tu. Dia macam jangan monyet. Kita tak boleh makan benda tu kan. Kita dah tahu dah cerita orang tamak ni macam mana. Tapi kita nak tamak lagi buat apa? Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Cuba tengok kita punya bos-bos yang duduk dekat kursi yang lebih selesa daripada orang lain. Saya sini tak teramak tu, saya berdiri tu. Korang jangan cakap kan, dia untung lah duduk kita ni, duduk bersogi dah rasa kojap macam ni kan. Dia sadar lah macam ni kan. Tak, dia berbeza kursi, lagi besar tanggungjawab. Tu yang kita kena ingat. Kita tengok ada belakang, tanggungjawab tak ada belakang lagi. Kenapa lah dia attack kita je weh? Dia kata tak adalah gurau weh. Tak, sebab maksud saya kau tanggungjawab kurang. Sebab kalau you all balik pergi keluar pergi toilet, orang tak perasan. Yang depan ni nak kencing pun tahan ni. Macam cara tahan. Sebab orang kan nampak dia keluar. Beza. Itu sebab kita jangan petikaikan apa yang orang ada. Tak payah. Tak payah sombong. Tengok bos kita humble dia. Dia dua jawab Ustaz saya ada seman kata dia. Dia tanya saya tadi. Humble dia. Tadi tuan siapa tadi? Fazlan tadi. Punyalah humble. Kan kalau sebab aku dia humble kan. Dia sambut saya daripada parking. Ya Allah Akbar. Tu belum cerita lagi. Yang seorang lagi jual minyak. Special card untuk Ustaz. Card yang SS tu special untuk Ustaz, nampak. Tulis Hinton apa benda. Berani dia jual aku macam tu. Kau ada muka sama serbat situ, kau tahu lah special. Jadi bahan juga. Tak adalah. Tak, tapi humble. Dua-dua turun sambut saya. Oh, Ustaz, jom. Okey, nampak. Itu cerita tak payah sombong. Tengok. Punya hebat dia menyanyi dulu. Kita dengar lagu dia, kita puja dia, letak poster dia dekat URTV muka tengah tu, lekat dekat dinding. Tiba-tiba dia masuk Gegah Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Kita cakap, lah teruknya suara dia, ya Allah, kita cakap. Dulu berlakon jadi hero, sekarang watak tukang kebun. Dulu berlakon jadi heroin, sekarang jadi orang gaji. Bibi, siap cakap Indon ni. Dah tak ada watak dah untuk dia. Dia cakap apa? Datuk Rosyamno dah jadi datuk, jadi bapak dah berlakon. Kan? Datuk Rosyam marah, kau siap petik nama aku je. Dia kata, tak adalah, nak tunjuk masa kan berlalu. Saya dulu jadi pengarah undang kan. Pengarah undang. Sampai masa saya bersara, saya dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Kau duduk kat Concorde ni Ustaz. Mana ada orang tunjuk hari rakam pesara ni Ustaz. Sabarlah, aku dihinanya aku.
tak ada, tak apalah. Tu dia kata sampai masanya. Nak sombong apa? Kan? Lawa berapa lama lawa? Betul tak? Dan begitu yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Dia kata Ustaz Syed Abdul Kadir Jufri, kalau orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Faham tak saya cakap ni? Dia dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dengar-dengar Tuan Khairul kita dapat pergi haji tu ni. Ayolah, dengar tu. Macam tu, tak rasa apa. Mana dengki dah ada. Dengar-dengar dia naik pangkat. Alah, ada 5 orang kan, bukan dia seorang kan, 5 orang. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang ni. Dengar anak dia dapat semua A. Yalah, semalam kementerian pun umur 20,000, jadi anak dia seorang kot. Tak rasa apa kan. Dia sepatut. Tapi kalau ayat macam ni, dengar Tuan Khairul Azmi kita dapat pergi haji tu ni, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Dia terus tuduh kabel aja ke. Dengar dia dapat naik pangkat, tapi dia jilatnya bos tu. La ilaha illallah. Dengar dia beli kereta baru, tak boleh dicuri duit tu. Dengar anak dia dapat semua macam mana ada seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya dengar Tuan Khairul Azmi kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke ya Allah, aku nak jumpa dia lah Tuan, nanti apa-apa doakan saya tau, saya pun nak kat pergi haji, doakan tau. InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Kau daftar pun belum. Tapi insyaAllah siapa yang baru daftar hari ni, kalau tak dapat apa-apa minta, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup belum mati balik 3 kali. Tapi boleh buat rayuan kan, dengar dia naik pangkat dah. Ya ke? Alhamdulillah, apa-apa boleh minta tolong dia kan. Senang betul kita, ya Allah. Macam tu. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Alhamdulillah. Dia tu dah lah rajin tumpangan orang. Pergi kerja boleh tumpang dia, tapi si minyak bawa buat tidur. Mana? Dengar anak dia lepas semua A periksa. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang berpandai kan. Alhamdulillah. Nampak? Cuba kalau kita dapat kegembiraan dan orang petikaikan, kecil tak hati kita. Kalau kita tak nak kecil hati, so jangan kecil hati orang tu. Dia dengar abang haji tu kahwin. Abang haji mana? Alah, yang tepi pejabat kita yang umur 80 tahun yang meniaga tu berjalan dulu. 80 tahun kahwin. Biarlah dia. Kena lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? 25 umur bini dia terangkat songkok weh. Cuba cakap alhamdulillah dapat jodoh yang tegap boleh jaga dia. Macam tu ayat. Ini tak. Malam pertama mati tu. Ya Allah, betul. Kalau tak puas hati sangat, cuba kau tanya isteri dia tu, apa kau suka sangat dengan Abang Haji? Itu bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap pertama dia ni memang lemah lembut. Abang Haji ni dia romantik. Rajin gurau. Kita makan suap tau. Cuma kadang biasalah kan, masalah sikit. Masalah macam mana nak? Kadang bila dia suap tu, abang itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan sangat dah lah. Kadang setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia dah pokak, tak tahu nak balas apa. Doakan yang baik-baik. Itu je. Jangan dengki-dengki orang. Jangan. Seterusnya apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kita kerja kan, saya kata tadi, aku ni kerja, aku tak dapat ni, tak apa, aku cari jalan lain. Kita ambil jalan yang tak betul. Kita minta kontraktor-kontraktor bantu kita, bagi hulu kita. Jangan. Keberkatan tak ada. Percaya cakap saya, keberkatan tak ada. Yang kita nak ni sekarang ni adalah kita percaya pada hikmah. Aku tak dapat ni, aku tak dapat ni. Tak apa. Sebab banyak lagi yang Tuhan bagi. Kita kan cakap kan, aku nak ni tak dapat. Kau tengoklah, kau tak dapat ni pangkat. Itulah aku tak dapat ni pangkat. Dia ada wakil syaitan rajim tiap-tiap departmen. Macam mana kau tadi tak dapat weh? Patutnya kau. Aku mati-mati ingat kau yang naik pangkat, dia yang dapat macam mana ni? Mak dia punya cerita. Kawan tu, ya ke? Betul ke kau rasa macam tu? Dia kan? Aku dah nampak dah, bos dah siap sign nama kau kot. Sampai melampau ceritanya. Kadang-kadang kita ni dalam hidup, kita ada 5 benda yang kita nak. Tuhan dah bagi 4,
Satu kita dapat ni, kita heboh cakap kita tak ada rezeki. Jangan. Sebenarnya kita kena sangka baik dengan Allah. Kadang-kadang kita minta satu benda, Tuhan bagi sama macam kita nak. Satu. Kedua, Nabi tak bagi Allah tak bagi sama, tapi Allah bagi lagi baik lagi daripada apa yang kita nak. Atau yang ketiga, Tuhan tak bagi kat atas dunia ni, Allah simpankan ke akhirat untuk kita. So sangka baik. Simple je. Contoh malam tadi, berapa ramai yang tidur malam tadi terlelap, tak perasan, tengah tengok phone terlelap, atau tengok TV terlelap, lepas tu dah berusaha masuk dalam tidur, tak sempat minta panjang umur. Berapa ramai malam tadi? Ramai. Pagi tadi hidup lagi, dan tak ada siapa pun yang kecewa bangun tadi. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada pula yang kecewa tu. Bukan patutnya mati ke tadi? Tak ada. Tak ada siapa pun yang kecewa. Nampak tak? Tuhan bagi. Simple macam ni lah. Bila hikmah ni, ingat tak zaman yang orang perempuan, orang lelaki tak ada. Orang lelaki ni dia dah biasa ditinggalkan perkara biasa. Orang perempuan ingat tak zaman you all clash dengan boyfriend? Ingat tak? Ingat tak? Kau punya benci dengan lelaki tu, ingat tak? Matilah kau, mati terbakarlah kau, mati kena lenyap cembol, matilah kau, benci dia kata. Matilah kau, terbakar gambar boyfriend, matilah kau, terbakar. Macam tu sekali marah kat ex boyfriend tu kan. Tapi rupanya selang beberapa tahun, Allah jumpakan kita dengan suami kita yang jauh lebih baik daripada boyfriend kita tu. Betul tak? Malahan kita dapat tahu ex-boyfriend kita hidup dia tidaklah seindah yang disangkakan. Betul tak? Dapat kerja bagus, tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. Macam tu. Faham? Tak ada hal lah nak buat. Adalah benda baik Tuhan nak bagi. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita duit banyak. Mungkin Tuhan bagi kita cukup-cukup makan, tetapi balik rumah dapat anak yang baik. Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, anak yang kecil ni cakap macam tu. Sejuk apa? Tengok, sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kambung kau tahu. Macam ni seorang ada perut kan. Mama nak makan ubat ke belum? Ya, anak mama. Kan macam tu. Ada ke? Anak mama mana ada. Jangan nak bohong lah. Gemar manipulate lah. Ada. Percaya pada hikmah. Kan? Kadang-kadang kan, anak nak kencing. Alah, kau time ni lah nak kencing, kau nak cepat ni. Berhenti dekat R&R. Cepatlah. Kita keluar, rupanya tengok ada aksiden, lori terbalik terbakar, baru je jadi. Kalau kita awal sikit, mungkin kita pun terbabit sama. Hikmah. Itu ingat tak terjadi Elmina? Berapa orang cakap saya baru je lalu situ, nampak zop je, nampak kat dekat cermin pandang belakang dia dah nampak kan. Semua ada hikmah dia. Tu saya kata percaya pada hikmah. Dapat suami tak handsome tapi baik hati, hikmah. Tuhan tak bagi kita kaya duit banyak, Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik rumah, sayang, abang balik ni sayang. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang saya. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Gigi, apa benarnya? Itulah dia orang perempuan. Bagi dia ni geli-geli. Tak. Korang kan kalau husband yang karakter yang you all paling suka apa dia pertama? Apa dia? Karakter. Bukannya pencapaian dia, career dia. Karakter. Yang suka apa? Pertama? Kelakar lagi. Sweet, nampak? Itulah jawapan pertama dia. Kelakar, sweet. Tapi lepas kahwin kau tahu apa jadi? Abang rindu betul dengan isteri abang. Nak mati ke apa? Suami buat lawak macam biasa dia buat, dia biasa kat pejabat semua, memang dia buat lawak. Tahu tak tadi ni abang ni tak boleh serius ke? Jangan sampai sweet dan kelakar suami kita dihargai oleh orang ketiga. You ni funny lah, mesti wah you gelak hari-hari kan. You cakap macam tu.
Tapi nak lakonkan biar kau faham. Itu yang tak ada pada pecemah lain, kau kena tahu. Kan? Tuhan bagi suami yang setia. Yang ni ada orang hantar mesej. Ni dulu kat sekolah memang dia pernah suka kat abang lah, hantar mesej. Jujur betul suami dia. Ya ke bang ni pun tak tahulah, dia kata. Yelah, kita tengah mesej-mesej nampak dia, kita pun mesej lah. Akum. Dia punya walam katna dengan katna dia mana kat katna kat SSU kat kusel kata. Oh, what per tu, what per dua, what per tu, DGR CRMH dengan ceramah, dengan ceramah ceramah up AP ceramah apa semsul debat nama aku benar ringkasnya. Lepas tu dia tanya satu soalan sensitif. So you dah berapa anak dah, you dah kahwin ke belum? Jawapannya ada pada you. Jawapannya ada pada you. Ha? Kenapa pula? You dah lupa dah tu. You ingat tak waktu kita balik daripada study dulu, dekat bawah pokok ketapang tu, you cakap apa? You takkan kahwin dengan orang lain selainkan dengan I. So I tunggu you. That's why I tak kahwin lagi sampai sekarang. Tu kata perempuan tu. Maka lelaki dalam hal ni perlu selesaikan masalah ni. Orang perempuan, ingat saya ajar tadi, jangan buruk sangka. Abang selesaikan elok ya. Saya tunggu kat rumah ni, saya doakan yang terbaik. Abang hati-hati tau. Abang. Ni nak semo? Memang tak lah. Tak, suami kena pergi jumpa dia untuk settlekan, tutup hal ni. Pergi sana. Boleh tak pergi? Boleh. Orang lelaki kena pergi tak? Boleh. Orang perempuan? Tak, dia pergi, dia bawa wife dia sekali. Boleh. Mana? Kan nak cakap jangan buruk sangka. Aduhai. Kalau jumpa seorang bahaya. I nak beritahu dengan you, I dah kahwin, I dah ada career, I dah ada isteri dan I ada 5 orang anak. So I harap you faham. Well, I sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Laki pun cakap, tiba-tiba jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I. Lebih macam tu lah dia kata. Bukan, tak ada. Itu cakap tu bahaya kan. Jadi makna kata tu, yang penting kita jangan lupa untuk tengok apa ada hikmah satu perkara. Ada yang Tuhan bagi kat kita. Contoh lah kan, contoh. Kita nak 5 benda. Kita nak rumah besar, kereta besar, kita nak duit banyak, pangkat tinggi kan. Kita nak ni dan kita nak mungkin berpengaruh. Nak 5 perkara. Saya cakap bagi 5 ni, bahagia tak bahagia? Taklah, rasa-rasalah generally lah, kebiasaannya orang suka kan. Tapi kalau ada benda lain Tuhan ambil selain benda 5 ni, Tuhan tak ambil 5 ni kau nak semua dapat, tapi Tuhan ambil benda lain. Tuhan ambil kesihatan kita, tak ada makna benda ni. Ataupun Tuhan ambil nyawa mak kita. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, raya dah tak sama. Tuhan ambil family kita, Tuhan ambil anak kesayangan kita. Contohlah, bukan kata saya nak membangkit kesedihan kalau pada berlaku lah, tapi maksudnya itu dia. Kadang kita kena hati-hati apa yang kita nak. Itu sebab kita serah lah pada Tuhan bagi yang terbaik kat kita. Ya. Kan? Itu dah kata tadi, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Bertanggungjawab dalam bekerja. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf Ustaz, dia yang letak file di atas meja saya tak tahu apa-apa, ni salah dia. Yang seorang, apa pula? Saya memang marahan je. Saya diarahkan letak atas meja dia, saya letak atas meja dia. Siapa yang suruh tu? Iyalah, dah dia pula kena. So, tak selesai. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Ubur panjang kenapa? Ke bawah tak makan kenapa? Perut sakit besar? Nasi mentah besar? Perut sakit kenapa? Nasi mentah kenapa? Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa?
Katak panggil apa? Nampak tuan? Nampak tak? Dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja test beria dia. Buka kerut muka dia, lepas ni apa? Lepas ni. Bersungguh-sungguh kau ya. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Agak banyak kilat syalam tadi berapa ekor katak panggilkan. Cuma lagu tu ajar kita jangan menyalahkan orang. Disalahkan ni, tapi dalam banyak binatang dalam kisah yang dinyanyikan budak tadika ni tadi, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular mengulang 3 kali jawapan tu sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan di hujungnya tu, audio dia tu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. Apa dia? So what? Dia kata. Bila mengaku orang tak tanya dah. Ni, kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Kan saya dah siap. Minta maaf tuan, saya memang lalai, saya seleka, saya lupa, minta maaf tuan. So sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Kita settle kan. Bukan nak suruh orang ni salah, tak. Kan? Ingat tak kisah yang Titanic Melayu dengan Titanic orang putih ni? Kan Titanic nak runtuh ni, nak tenggelam ni, nak selamatkan siapa. Rupanya Titanic Melayu pun ada. Titanic orang putih langgar iceberg. Titanic Melayu ni dia langgar tunggul, nak tenggelam ni, nak selamatkan siapa? Tiba-tiba datang berbincang ni yang Mak Saleh yang katakan, kita selamatkan binatang-binatang dulu, sebab ini semua salah manusia, binatang tak salah. Kan orang putih dia sayang binatang lebih daripada orang. Dekat National Geographic Explorer tu dia boleh kaji singa tu daripada kecil sampai besar, bagi nama tak masa bila nama dia macam tu. Pasal tak? Yang India pula katakan, kita selamatkan orang perempuan. Kenapa tak? Sebab barang kemas dia banyak, dia boleh survive. Sampai yang Cina pula, kita selamatkan lelaki. Kenapa tak? Biar nama keluarga dia kekal. Itu cadangan dia. Sampai orang Melayu katakan, saya cadangkan kita tubuh jawatan kuasa. Nah, itu memang perangai orang Melayu dah tu. Jawatan kuasa tak habis, nak meeting lagi, nak tenggelam dah ni, kau nak meeting apa lagi? Kan macam itulah. So kita jangan menyalah-nyalahkan orang ni, kita melengah-lengahkan masa. Dah mengaku salah, kita ambil tanggungjawab, so nak selesaikan cepat. Itu je. Nampak tak? Kemudian apa? Respon positif. Jangan negatif. Tiba-tiba nampak satu circular. Mulai beberapa bulan semua staf Kusel tidak dibenarkan pergi bini. Semua staf hendaklah pergi bini, hendaklah macam ni dan hendaklah bla 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 bla. Segala ini tertakluk dan mutamat bla zrap sign managing director. Kita tahu dah perangai dia orang tengok notice board ni. Tak apa-apa lah. Dia tak fikir kita ke weh? Taklah nyampah betul aku, boleh jalan lah. Wah, dia marahkan notice board. Yang seorang tu gimana? Korang yang muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Wah, kita baca balik. Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Cuba positif. Adalah sebabnya dia keluarkan circular tu. Dah bincang peringkat pengurusan tertinggi. Kita ikut aja. Ada benda baik, adalah benda nak dicapai. Kalau kita tak buat, mana kita tahu hasil dia? Kena buat dulu. Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Macam itulah, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tadi elok gelak, tiba-tiba bila tanya apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita lain, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Maknanya tu tak ikhlas. Ingat tak mak ayah kita dulu kalau tolong kenduri kenara, bila tak tolong, orang tu tolong kan, terima kasih banyak lah, kau memang ada lah, kau tak ada benda pun terima kasih. Marah dia sebab terima kasih. Betul tak? Itu masuk ikhlas orang dulu. Nampak tak? Dan paling dalam sekali masuk ikhlas, kita bekerja di sini, buat kerja bukan harap naik pangkat, bukan harap dapat bonus, bukan, tapi bonus dapat itu kan. Kau jangan nak tipu aku lah. Kan? Iya, kita bukan mengharapkan insentif kewangan apa-apa. Dalam erti kata lain, kita bekerja ni bukan sebab nak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan Tuhan bagi kita macam-macam kat kita tu. Kita akan tenang kerja.
Tak apalah, tak naik pangkat. Macam mana? Baik, takkan semua orang nak naik pangkat. Dengan ni semua orang semua naik pangkat. Nah, banyaklah kursi ni tak cukup. Dah tak ada orang nak duduk dekat side table. Tak ada orang nak duduk dekat side table. Macam mana kan? Macam saya lah ceramah. Kelas datang, alhamdulillah. Saya pun tak tahu bayar berapa. Ini saya tak tahu. Mana saya tahu bayar berapa? Tak bayar pun nak macam mana? Tapi janganlah kan. Tak adalah. Tak, maksudnya kita ikhlaskan hati kita. Tuhan bagi macam-macam dalam hidup kita sebenarnya. Sebab kita tengok kan, kita nak mencapai keberkatan rezeki ni, apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Kita nak kejar bahagia. Dalam mengejar bahagia, nak dapat kebahagiaan, kena ada ni keberkatan dalam cari rezeki, baru kita boleh bahagia. So berkat mesti ada simptom-simptom dia, tanda-tanda dia. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit cukup, banyak boleh sedekah lagi, boleh tolong orang lagi. Nampak? Dia bila banyak, lebih pula duitnya. Tolong masukkan, kau pergi sembahyang Jumaat kan, kau tolong masukkan duit ni dalam tabung Kena bagi kat budak lelaki ni lagi sembahyang Jumaat. Kebetulan ni dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia bawa pergi makan tengah hari, duit tu pahala kita dapat dah. Itu cerita dia. Nampak tak? Pahala dia dah sedekah pada orang yang tak cukup makan masa sembahyang Jumaat. Bukan. Tak, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Balik rumah mesti abang. Dia kata, bahagia betul. Bertuah kan? Betul. Salah satu saya beritahu pagi tadi dengan Suria FM, dia tanya saya apa punca pasangan beralih arah. Kan, saya kata salah satunya pasangan ni tidak rasa dia tu diingini. Salah satulah. So abang peluk. Nampak kan? Iya. Betul. Kita abang tengok. Rindu ke abang? Abang pun sama. Abang tengok muka abang pun tahu. Betul ini tak? Berbalik. Apa punya soalan tu? Memang dia berbalik. Berbalik bang? Tak, baru nak pergi buta. Kena. Kawan tu dah lah hangin kena marah dengan bos tadi, balik kau tanya dia tu, berbalik tak baru nak pergi buta ke apa? Dia kata, abang marah. Abang nak minum apa? Kau ambil racun tikus, siapa dekat dapur tu bawa keluar. Dia dah marah sangat. Abang, tengok abang pun tahu. Mesti mana lapar kan? Tengok perasaan. Suami rumah dah tadi memang lapar, tapi bila tengok wajah isteri abang langsung hilang lapar. Abang, kita tahu saya tak masak ni. Kau tak masak. Tak adalah gurau je, masak dah. Happy. Ataupun suami balik, dia pegang tangan isteri dia. Sayang, dah dah. Tengah bersih pinggan, dah pergi masuk dalam. Suami sambung. Pakai baju batik Jawa tu pasal ni. Wahal jawatan kat pejabat MD tu. Dan ni contoh je. Saya nak tanya perempuan, happy tak kalau suami macam tu? Happy tak kalau suami macam tu? Happy. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Atau suami balik, sayang, baca kopi. Kita minum sama, dah lama kita tak minum sama. Abang, insyaAllah. Abang buat apa? Abang buat balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa abang buat? Kuih kapel. Mana tu kuih kapel abang ni? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel tu kan. Kuih kapel. Kau baru tahu ya? Baru tahu. Bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Tak payahlah penat. Dia ni mengumpat aku dengar tau. Tadi aku sampai tadi, aku tak dengar. Tinggi kan aku dengar tadi. Bukan kereta perlahan membalun orang. Penat nak gelak apa benda. Sabar sikit. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak dapat nombor 1 tadika pun happy dah, betul tak? Anak dapat nombor 1 dalam subjek, happy. Anak dapat nombor 1 sasiah, terbaik. Anak-anak adab yang terbaik, Allahu Akbar. Subjek terbaik, muzik, part. Sejak bila anak aku ni jadi ahli muzik ni,
Recorder je kot. Tapi tak apalah, happy. Yang terbaik. Kadang-kadang ibu ni, seorang mak ni boleh menitis air mata tengok anaknya combo. Abang, anak kita dah combo, Mak. Suami kita, kau bawa bertenang ni, combo tadika ni. Bukan combo college pun. Engkau pergi sangat ni kenapa? Yelah, orang perempuan kan dia memang tersentuh hati. Budak tu pakai robe macam tu kan. Yang keempat tanda keberkatan rezeki, suasana tempat kerja dengan suasana masyarakat kejiranan, suasana dengan orang luar, kita mudah dengan orang. Orang senang dengan kita, kita senang dengan orang. Orang senang berurusan dengan kita. Okeylah berurusan dengan dia, bagus dia tu, kau bawa jumpa dia. Sejak jumpa dia, kita ingat rimah pula. Macam nak jumpa dia je. Kan? Mana dia orang baik. Yang kelima, apabila kita mudah melaksanakan ibadah, mudah buat benda-benda baik, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak ngaji. Kalau ada bantuan amal ni, siapa yang sukarelawan nak ikut, cepat bagi nama. Dia mudah nak tolong orang. Yang keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je yang datang ke rumah dia selalu. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira, tu kau yang order. Abang berkat sampai lagi. Tak. Dia berkat ni, kau masuk dalam rumah, kau makan sama dengan kau apa semua, kau jamu dia makan, itu baru berkat. Faham? Lagi banyak kau order berkat betul. Bang sampai lagi bang, ya Allah. Lalamu pula, ya Allah. Ya Allah, food panda, ya Allah. Apa keberkat? Tak, bukan tu tak kira. Dan terakhir sekali adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Itulah tanda keberkatan rezeki. Okey, jadi tengok balik mana poin-poin kita ada harapan rezeki kita diberkati. Jadi tuan-tuan sekalian, secara kesimpulannya perkataan kita nak dengar ini, ada beberapa soalan nak tanya? Ada soalan kita pada pihak kaki tangan? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tak ada. So kesimpulannya, pertama, ingat tak saya sebut tadi, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah ketiga, tak pernah cukup. Dia nak lagi. Tapi Nabi juga cakap, bagi menjawab integriti ni, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Ingat. Dan yang ketiga, dalam satu hadis lagi Nabi sebut, manusia yang paling kaya, boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga sebut tentang atas dan bawah. Nabi kata apa? Banyaklah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan pasal atas bawah lagi, Nabi kata apa? Tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang menerima. So dalam kerja, beri. Tentang apa kita terima, serah pada Allah. Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Ingat, kalau nak jalan laju, jalan seorang. Nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan hidup kita ni, bila cerita tentang integriti ke tak integriti, hidup kita ni adalah antara B dan D. Huruf B dan huruf D. Birth and death. Hidup kita antara dua ni, birth and death, kematian, kelahiran dan kematian. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah tu, C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Kita ikut peraturan, amanah, jaga, kita akan bahagia. Keberkatan akan mengiringi kita. Jadi cukuplah sekadar itu. Sebab dah mula ada yang penat. Pening golak. Dan lepas ni ada sesi bergambar dan sebagainya. Itu yang lebih mustahak daripada yang lain-lain tu. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur kusel hari ini menyemput rasa nak junjung.